Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlondeh. Ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua orang tahu. Aha. Hari ini aku nak dedahkan satu keputusan yang memang menggemparkan seluruh Malaysia. Dan aku rasa ini boleh membuatkan Zahid tak tidur nyenyak malam ini, dan harap-harapnya tidaklah sampai pula pening kepala. Dan orang kata meroyan, taklah, aku harap-harap tidaklah seperti itu. Ini gara-gara keputusan daripada seorang bekas calon UMNO yang tidak dicalonkan, dan seorang timbalan menteri lagi nih dari UMNO, yaitu Zahidi. Bayangkan seorang bekas menteri daripada UMNO membuat kenyataan secara terbuka dan memang menyakitkan hati Zahid Hamidi apabila beliau dengan begitu berani dan terbuka, dengan lantang dan terbuka mengatakan Barisan Nasional akan kalah di Perlis. Wow, ini memang menarik. Zahidi mengatakan bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO iaitu Datuk Zahidi Zainul Abidin meramalkan Barisan Nasional buat julung kalinya akan kalah teruk di Perlis dalam pilihan raya umum ke-15 pada Sabtu ini. Penyandang kerusi Parlimen Padang Besar itu turut menjangkakan BN akan hilang sekurang-kurangnya 2 kerusi parlimen, yaitu Arau serta kawasan ditandinginya. Wow, yakinnya dia kan? Yakin sungguh Zainul bahawa dia akan menang di parlimen kawasan yang dia tandingi, yaitu Padang Besar dan juga Arau yang ditandingi oleh Syahidan Kasim. Dalam PRU 15 ini, kata Zahidi, yang digugurkan oleh BN dalam pilihan raya calon kali ini, yang akan bertanding atas tiket bebas untuk mempertahankan kerusi Parlimen Padang Besar. Beliau berdepan saingan 5 penjuru daripada calon Perikatan Nasional, Datuk Rusdan Rusmi, Ko Chu Liang Warisan, Datuk Zahida Zarik Khan BN, dan Muhammad Saad alias Yahya PH. Kerusi Parlimen Arau pula ditandingi seorang lagi bekas pemimpin UMNO yang digugurkan, yaitu Datuk Seri Syahidan Kasim. Beliau bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Mengulas lanjut, Zahidi berkata ramalan beliau dibuat hasil kajian dan situasi semasa sokongan yang semakin menurun terhadap BN setelah parti itu menggugurkan calon boleh menang. Beliau turut menjangkakan BN akan kehilangan sekurang-kurangnya 9 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pada pilihan raya Sabtu ini. Di Arau, 4 kerusi sudah tentunya kalah, yaitu Guar Sanji, Pauh, Simpang 4 dan Sanglang. Di Kangar, BN dijangka kalah di Kuala, Perlis, Indra Kayangan, Sena dan Bintong. Di Padang Besar, BN dilihat sudah pasti kalah di DUN Titi Tinggi, manakala Parlimen Arau Syahidan Kasim dilihat tidak menghadapi masalah untuk menang. Selain Padang Besar, peluang 50-50 untuk menang, BN menang katanya menurut utusan. Wah. Yakinnya Zahidi mengatakan bahawa BN akan kalah teruk di Perlis. Kita akan tunggu apakah respon daripada Zahid Hamidi. Adakah beliau bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahidi ini? Apa pendapat kamu? Adakah Perlis akan berjaya dirampas oleh pembangkang pada kali ini, ataupun Barisan Nasional akan kekal memerintah di Perlis? Tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Ramai yang tidak berminat dengan Barisan Nasional bukan karena Barisan Nasional tidak ada sumbangan. Bukan karena Barisan Nasional tidak pemimpin yang berkebolehan. Bukan karena Barisan Nasional tidak hebat. Siapa kata Barisan Nasional tidak hebat? Tapi kata mereka, ramai yang menganggap sentimen Zahid Hamidi boleh menyebabkan Barisan Nasional akan tumbang. Kerana kata mereka, ada yang menyebarkan kata-kata ini. Mereka kata kalau undi Barisan Nasional bermaksud mau mengundi Zahid menjadi Perdana Menteri. Walaupun sudah dinafikan oleh
Pimpinan Barisan Nasional UMNO yang dengan jelas mengatakan, dengan jelas menafikan bahawa Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri, dan mereka kata Ismail Sabri Yaakob yang memang sah akan jadi Perdana Menteri, tapi masih ramai lagi, masih banyak lagi sentimen yang menolak Zahid Hamidi. Ramai yang betul-betul tidak suka dengan Zahid Hamidi kalau dia jadi Perdana Menteri. Jadi ramai kata mereka tak nak mengundi Barisan Nasional kerana mereka takut Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri. Mereka takut Zahid Hamidi akan sekali lagi memimpin gerakan mau jadi Perdana Menteri. Itulah yang mereka risau. Kalaupun tidak berjaya, kan kita dah kata ini akan menjadi serangan. Ini akan menjadi bahan untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Sehingga kan semalam Khairi Jamaluddin dengan terang-terangan mengakui bahawa Barisan Nasional sudah sesat. Ataupun bukan Barisan Nasional, UMNO menurut Khairi Jamaluddin, parti yang sudah sesat, kata Khairi. Beliau kata UMNO perlu kembali ke pangkal jalan. Khairi juga secara berani dan terang-terangan, secara terbuka mendedahkan bahawa ada segelintir pemimpin UMNO yang tidak disukai oleh masyarakat. Aku rasa walaupun Khairi tidak menyebut nama-nama tertentu, tapi aku rasa dia sedang merujuk kepada kluster mahkamah. Dia sedang merujuk kepada kluster mahkamah yang selama ini memang dibenci oleh masyarakat kerana mereka kata perlu selesaikan dulu kes itu sebelum nak meneruskan perjuangan politik mereka. Jadi ada kebenaran. Kawan yang kata itu, mereka kata mereka risau kalau Zahid akan jadi Perdana Menteri. Sebab mereka sudah buktikan, kata mereka sudah buktikan bahawa boleh berlaku. Posto Boy dan Menteri Besar Johor yang dijanjikan ialah Hasni. Pada PRN Johor yang lepas sudah jadi ada duluan. Yang akhirnya Posto Boy itu hanya jadi Posto Boy dan janji mau menjadikan dia menjadi Menteri Besar Johor tidak kesampaian. Akhirnya yang jadi Hafiz On. Hafiz On lah yang jadi Menteri Besar di Johor. Jadi mereka mula kata, kalau di Johor boleh berlaku, apakan pula di Parlimen, kata mereka. Nanti macam-macamlah alasan. Macam-macamlah alasan akan menjadi jawapan kenapa berlaku perubahan Perdana Menteri, kata mereka. Jadi kalau ada yang cakap kena pilihan raya dulu baru tahu Perdana Menteri siapa, itu sebenarnya agak sudah terlambat. Perlu diingatkan bahawa Parlimen dengan PRN tidak sama. Dalam pilihan raya negeri, yang ditentukan itu adalah pentadbiran negeri. Dia bukan melibatkan persekutuan. Untuk pilihan raya Parlimen ataupun PRU, ia melibatkan Parlimen, yang mana ia melibatkan isu-isu persekutuan, khususnya pentadbiran negara, ekonomi, keselamatan, pendidikan, dan sebagainya. Itulah sebabnya, kalau Anda cakap, kalau mau dibandingkan kemenangan Barisan Nasional di dua PRN baru-baru ini, yaitu di Johor dan di Melaka, nak banding dan kata boleh menang Barisan Nasional, aku tak setuju. Kerana kemenangan di PRN Melaka dengan kemenangan di PRN Johor tidak sama langsung dengan PRU. Sentimen kenegerian tidak sama dengan sentimen nasional. Di sebahagian nasional, ia menentukan dasar kerajaan, peraturan perlembagaan, dan sebagainya. Dan paling penting lagi, ia melibatkan hak-hak ataupun bajet keseluruhan Malaysia. Jadi inilah yang menyebabkan aku rasalah kan memang sukar untuk menentukan siapa yang akan menang pada PRU kali ini. Memang sukar. Seperti yang diakui oleh Rafizi Ramli. Rafizi mengakui bahawa sukar untuk menentukan kemenangan kali ini yang akan menjadi kerajaan. Beliau kata ada harapan Parlimen akan tergantung. Rafizi mengakui mungkin akan ada gabungan parti politik jajaran baru selepas PRU dan mungkin akan ada yang menganggap DAP adalah Melayu kerana mahu mendapatkan sokongan daripada DAP. Itu pendedahan
Rafizi Ramli. Bercakap tentang pendedahan Ramli, Rafizi sudah berjanji esok hari Isnin beliau akan mendedahkan perkara baru yang lebih dahsyat dan luar biasa. Beliau kata itu perkara baru, bukan lagi tentang LCS, kapal LCS maupun 1MDB dan sebagainya. Beliau akan dedahkan yang melibatkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kita tunggu nanti esok apa ceritanya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.